Nabi SAW sebut, tadi kita baca, apa dia? La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan juga niat. Kan? Jihad dan juga niat. Kenapa Nabi SAW sebut tentang jihad dan juga niat? Kita dah perhatikan tadi, iaitu dia mesti ada luar dan dalam. Betul, dalaman yang penting itu, dalaman yang betul itu penting. Niat yang betul itu penting. Tetapi kalau niat semata-mata dia tak cukup. Dia mesti ada luaran. Dia mesti ada secara fizikal. Dia ada jihad. Bermakna di sini kalau kita boleh katakan, bermakna kita mesti ada perancangan yang betul. Kalau tuan-tuan biasa tengok apa yang dipanggil sebagai SMART objektif. SMART objektif. Apa orang panggil SMART objektif? SMART objektif ni. SMART apa dia? S. Dipanggil apa? Spesifik. Kan? Biar spesifik apa benda yang kita nak berhijrah. Nak berubah apa? Ni norma baru ni ada macam-macam benda kita boleh berubah. Kita spesifik kan. Aku nak ni, aku nak itu. Jangan kata okay, tahun ni biar jadi tahun yang lebih baik daripada tahun lepas. Itu saja tak cukup. Tak cukup, mana cukup. Tahun ni lagi baik daripada tahun lepas. Alah itu siapa boleh sembang. Tapi bila tanya baik tu apa dia? Tak tahu. Yelah baik lah. Aku rajin semayang pula. Spesifikkan lagi. Spesifikkan. Kan? Apa benda yang kita nak berubah. Sebab kita punya doa biar spesifik. Apa benda yang aku nak sangat-sangat. Pada tahun 1443 ni aku nak jadi macam mana? Ya Allah, aku nak jadi orang yang semayang 5 waktu pada awal waktunya. Contohnya. Itu kan spesifik dah. Ya, spesifik. Semayang 5 waktu pada awal waktu. Contohnya. Kalau mampu berjemaah. Contohnya. Ataupun aku nak baca Quran. Baca Quran sebanyak berapa. Oleh kerana tu kalau kita tengok SMART objektif tu lepas spesifik dia ada measurable. Bukan miserable measurable. Boleh dihitung, boleh dinilai, boleh diukur. Dia kena boleh nilai, boleh ukur berapa. Contoh disebutkan aku nak baca Quran satu hari 2 muka surat. Contoh 2 muka surat. Ataupun satu hari aku nak baca Quran 5 minit, 10 minit. Letakkan begitu. Hijrah kita, kalau kita buat benda betul-betul, insya-Allah kita akan dapat. So dia ada spesifik. Dan dia boleh nilai, boleh kira. Kemudiannya apa lagi? A, achievable. Boleh dicapai. Kalau tak boleh capai, dia akan jadi angan-angan je lah. Aku nak baca Quran khatam 10 kali sehari. Takut-takut tak boleh nak achieve. Sekali sehari pun payah. Apatah lagi 10 kali. Kan? Jadi tak achievable pula. Jadi kalau tak ada achievable tak jadi juga. Jadi biar benda yang kita mampu lah. Kita tengok, okey aku mampu ni. Aku buat benda ni mampu. Relevant. Biar hijrah tu tentang diri kita, bukan orang lain. Kan? Ada orang, saya nak supaya negara kita ni kena jadi pemimpin kita akan jadi begini-begini ni. Hijrah kita tahun 1443 ni saya harapkan pemimpin kita jadi begini. Artis kita jadi macam ni. Ustaz kita jadi macam ni. Ketua kampung kita jadi macam ni. Tok imam kita jadi macam ni. Orang lain pula dah. Kan? Biar yang relevan dengan diri kita. Kita tu sendiri. Hijrah. Kan? Apa benda yang kita nak berubah. Kemudiannya yang terakhir adalah biar ada timeline, ada timetable. Kan? Biar ada jadualnya. Jadualkan betul-betul. Kan mungkin kita tak boleh nak berubah terus 100%, tapi kita boleh jadualkan. Kan sikit demi sedikit, aku mula dengan ini sikit, lepas tu yang ini dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Norma baru mengajar kita bahawa kita boleh berubah. Norma baru mengajar kita bahawa kita boleh berubah. Benda yang kita tak boleh jangka. Saya bila tengok gambar, saya rasa sahabat-sahabat apa sama. Bila tengok gambar yang tahun lepas masih dah Covid dah. 2 tahun lepas kan. Bila kita tengok gambar awal tahun lepas pun, awal 2020, hujung 2019 kan, bila kita ke sana ke sini, bila kita mesyuarat, bila kita jumpa dengan jemaah masjid, ada gambar ni apa semua, ataupun dengan keluarga kita kan. Kita ramai-ramai dekat satu tempat, ataupun kita melancong sana sini, ataupun mana-mana lah kita pergi Mekah kan. Kita tengok tu semua. Waktu tu saya macam sengaja nak recall balik kan. Waktu tu kan memang confirm lah, aku waktu tu memang tak terbayang yang satu masa nanti keadaan akan jadi macam sekarang. Tak boleh nak bayang. Kita tak boleh nak bayang pun keadaan tu akan jadi macam ni teruk.
Bahkan tahun lepas pun kita tak boleh nak bayang kata benda ni akan berlarutan sampai bulan 8 tahun ni. Ni dah bulan 8 dah. Betul tak? Kita tahun lepas kita ingat dia akan habis pada hujung tahun lepas je lah. Maknanya 2021 insya-Allah okey dah lah. Banyak orang kata, okeylah skip je lah 2020 ni, masuk 2021 terus lah. Sebab dengan jangkaan 2021 dah elok. Dah okey dah. Virusnya tak ada dah. Tapi kita tengok hari ni kes 19,000 orang. Ya Allah. Kan maknanya memang kita tak jangka benda ni akan berlaku dengan begitu lama, begitu panjang. Tak disangka-sangka langsung. Tapi kita boleh hidup kan? Boleh je kita hidup waktu ni. Tak ada pula kita mati dah betul. Kalau sahabat-sahabat yang meninggal dunia dengan sebab penyakit tu semua cerita lain lah. Tapi bukan maknanya kerana kena menghadap ni kerana norma baharu tu. Bukan sebab norma baharu yang menyebabkan kita mati. Norma baharu tu kita adapt. Kita adapt. So rupanya hijrah tak menyebabkan orang mati. Kan? Kita berubah. Berubah ni tak jadikan kita mati. Tapi kita perlu adapt. Kita yang perlu adapt. Norma baru mengajar kita, manusia ni sebenarnya dia boleh adapt. Dia boleh menyesuaikan diri dia. Tetapi memang memerlukan kepada kesungguhan yang dipanggil sebagai jihad tadi. Kita bila norma baru, tiba-tiba, macam payah ni. Kena buat gini, kena buat gitu. Okay. Hijrah macam tu juga. Kita berubah. Kita selagi mana duduk dalam kepompong kita, tak mau keluar daripada kepompong tu, kita tak akan berjaya. Ingat je lah, kupu-kupu yang indah, yang cantik, terbang dengan begitu indah itu, hanya kita nampak indahnya selepas dia keluar dari kepompongnya. Selagi mana dia duduk dalam kepompong dia, kita pun tak nampak indahnya rama-rama. Macam itulah kita. Kan? Dalam hidup kita, kita kena keluar. Baru je kita sambut Aidil Adha, korban kan. Tahun ni, bulan ni pula bulan merdeka. Bincang pula pasal merdeka. Kan? Jadi, korban, merdeka, hijrah, semua topik-topik yang ada kaitan sebenarnya. Kita takkan dapat merdeka melainkan apabila kita berhijrah. Dan hijrah memerlukan kepada pengorbanan. Perlu korban. Kita berkorban kan sekarang? Tak dapat nak merentas daerah, merentas negeri. Kita tak dapat nak jumpa keluarga kita, saudara mara kita. Kita tak dapat jumpa kawan-kawan yang kita sayang. Kita tak boleh nak pergi masjid ramai-ramai macam dulu. Ini kan pengorbanan. Betul lah korban. Hijrah memang memerlukan pengorbanan. Sahabat-sahabat Nabi SAW semua berkorban. Nabi SAW apatah lagi, itu penghulu kepada yang berkorban. Kemudiannya, bila kita perhatikan benda tu, rupanya orang nak berjaya apa pun, semuanya mereka semua berkorban. Mana ada orang berjaya tak berkorban? Mana ada orang berjaya tak berkorban? Kan? Kalau betul-betul yang dikatakan berjaya tu lah, bukanlah inherit je apa yang mewarisi saja kekayaan, dah. Ni bukan kita cerita kaya, kita cerita berjaya. Lain tu. Berjaya pun perlukan pengorbanan. Semua kena berkorban. Ikut masa, ikut sesuai dengan zaman kita. Norma baru pengorbanannya mungkin berbeza dengan orang dulu-dulu punya cara berkorban. Anak-anak pun berkorban, tak dapat main kat luar ramai-ramai dan sebagainya. Dulu-dulu boleh sama-sama main bola, main apa, kalau saya dulu main apa, paling tin ke apa, main dengan getah tu kan, getah. Bukan getah bulat tu, biji getah kan. Ataupun dengan main apa tu, tembak-tembak tu pakai daun tu kan. Jadi apa benda tu saya pun susah nak sebut tu. Lepas tu tarik daun tu, apa seorang duduk kat atas daun, lepas tu yang seorang lagi tarik apa semua kan, mandi sungai sama-sama, terjun ke dalam sungai. Okeylah, itu zaman kita budak-budak. Zaman sekarang budak-budak tak boleh nak buat benda tu semua kan. Jadi pengorbanan juga, pengorbanan daripada semua sudut. Semua orang ada pengorbanan kan. Jadi kalau kita perhatikan perkara ni, bermakna memang norma baru ni mengajar kita bahawa sebenarnya kita boleh. Jangan kita rasa macam tak boleh, aku tak boleh nak tinggal benda ni. Aku dah biasa dah. Aku dah berpuluh tahun macam ni, nak buat macam mana? Ataupun kalau jenis suka mengata orang kan, mengumpat orang dan sebagainya. Aku memang dah suka, aku dah tak boleh nak buat macam mana. Mulut aku ni macam tu lah. Kan, orang yang mulutnya laser, kutuk orang sana sini, hina orang sana sini dan sebagainya. Nak buat macam mana? Aku dah memang macam tu dah. Ataupun relax lah, memang semua orang macam tu. Relax lah, semua orang macam tu. Kan? Ataupun nak buat tinggalkan apa-apa lah, ataupun nak buat apa-apa, contohnya nak bangun semayang subuh, nak buat macam mana orang payah nak semayang. Aku set jam banyak kali pun memang tak bangunnya, contohnya kan.
maka kita sendiri yang tak nak berkorban. Kita sendiri yang tak nak berkorban sebenarnya. Maka macam mana kita nak berhijrah? Hijrah memerlukan kepada jihad. Jihad tu kan menuntut kepada pengorbanan. Jihad. Kan? Jadi norma baru ni kan ada satu jihad bagi kita. Memerlukan kepada pengorbanan. Kan? Orang yang nak berjaya, dia memerlukan kepada pengorbanan. Kemudiannya, bila kita perhatikan semua tu, kita utamakan mana yang paling utama. Semalam ada disebutkan waktu saya live, ada sahabat yang quote kata-kata ulama, kata pada zaman kita sekarang ni, yang lebih penting lagi bagi masyarakat kita adalah menuntut ilmu fardu ain. Ini sekarang ni kita ada macam-macam cara nak menuntut ilmu fardu ain kan? Macam-macam cara nak menuntut ilmu fardu ain. Online lah semuanya kan. So online classes sangat banyak, yang free ada, yang berbayar ada, yang live ada, yang bentuk rakaman ada. Cari ilmu fardu ain. Tolonglah saya harapkan sahabat-sahabat di Masjid Al-Istiqamah Kemensa Heights, cari ilmu fardu ain, belajar baca Quran. Kalau masih tak agak baca Quran, cari guru Quran. Sahabat-sahabat Masjid Istiqamah ada Imam Muda Nuri baca Quran sedap, boleh rujuk beliau, minta ustaz boleh tak tolong ajar saya baca Quran kan. Pakailah Skype ke Zoom ke apa benda ke Google Meet ke apa-apalah kan. Buat kelas-kelas fardu ain, cari ustaz boleh mengajar fiqh. Fardu ain bukan sekadar kelas-kelas yang, bukan sekadar kita dengar ceramah isu semasa je. Isu semasa ni kadang-kadang serabut kita kan. Isu semasa ni dia menyerabutkan kita je kadang-kadang. Ataupun dengar sekadar ceramah motivasi je semata-mata. Macam malam ni ceramah motivasi ni, sebenarnya dia menggalakkan kita untuk berubah, menggalakkan kita untuk beribadat, menggalakkan kita untuk belajar. Tapi ni bukan kelasnya lagi, ni bukan kelas fardu ain. Cari kelas, belajar fardu ain kan. Fardu ain tu yang mesti kita belajar. Macam mana cara kita nak betulkan kita punya wuduk kita, sembahyang kita. Kemudiannya macam mana kita nak bersihkan hati kita, macam mana kita nak berakidah dengan akidah yang benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kita di tempat kita menggunakan mazhab Asy'ari, belajar sifat 20, belajar itu semua adalah fardu ain. Belajar yang itu. Bukan sekadar cari ustaz-ustaz yang suka bincang-bincang bab-bab yang popular semata-mata, gebang ataupun sembang cerita tu, cerita ni, cerita tu, cerita ni. Bukan yang itu. Apatah lagi kalau kita hanya sekadar berhibur, tengok Netflix semata-mata. Nurflix kan ada, pergi langgan Nurflix ada kan. Ada pengajian-pengajian juga kat dalam tu. Boleh kan, boleh langgan. Yang percuma pun ada. Ni sikit elan lah sekiranya kan. Sudah alang-alang kan kita sebutkan. Memang itu antara hijrah kita yang sangat kita perlukan. Kita hijrah, tinggalkan bacaan-bacaan yang tak ada manfaat untuk kita, kepada bacaan-bacaan yang memberi manfaat kepada kita. Daripada kita follow page ke Instagram ke Twitter ke yang tak ada manfaat untuk kita, follow yang ada manfaat untuk kita. Unfollow lah yang tak ada manfaat tu semua, yang gosip semata-mata, yang sembang bab dunia semata-mata kan. Pindah. Bila lagi kita nak berubah? Bila agaknya kita nak berhijrah? Mati boleh datang bila-bila masa, sakit boleh datang bila-bila masa kan. Jadi marilah sama-sama kita lakukan hijrah kita, tinggalkan perkara yang tak baik kepada perkara yang baik, daripada perkara yang baik kepada lebih baik, dan perkara yang lebih baik kepada yang terbaik. Mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan yang terbaik. Banyak-banyak doa. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang mengubah-ubahkan segala keadaan, ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik. Ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik. Allah lah yang boleh mengubah hati kita supaya menjadi yang terbaik. Doa banyak-banyak, antara doanya begitu. Juga doa-doa yang lain dalam bahasa Melayu pun tak apa. Tetapkanlah kita di atas iman, kekalkan kita dan lakukan perubahan ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Masjid Al-Istiqamah.